Salam sejahtera buat sahabat semua di saluran YouTube kita dan seram. Nama saya adalah Ali. Saya ingin kongsikan kisah dan pengalaman saya ketika belajar di universiti pada tahun 2000. Untuk makluman semua, saya dan rakan-rakan suka berkumpul untuk bersimbang kisah seram di bilik asrama saya. Selalunya kami akan berkumpul dan bersimbang pada malam minggu dalam pukul 10 malam. Pada zaman itu, inilah antara cara saya dan rakan-rakan menghilangkan bosan dan berhibur tanpa memerlukan duit ketika tinggal di asrama. Maklumlah pada ketika itu kami tiada teknologi telefon pintar seperti sekarang. Pada suatu malam minggu pada tahun itu, saya dan 3 orang rakan saya iaitu Ustaz Sam dan Ramsi telah datang dan berkumpul di bilik saya untuk berkongsi kisah seram masing-masing. Ada beberapa cerita yang menarik dan masih saya ingat lagi, yang akan saya ceritakan juga dalam video ini mengikut giliran cerita dari rakan-rakan saya pada masa itu. Pun begitu pada malam itu, kami berempat juga mengalami pengalaman seram di akhirnya. Saya harap semua peminat kisah seram sudah bersedia. Ayo, kita mulakan kisah ini. Pada suatu malam di hujung minggu, saya, Ustaz dan Sam telah pun berada di dalam bilik sambil menunggu ahli keempat kami iaitu Ramsi yang belum lagi datang. Sam pada ketika itu sudah mula melihat-lihat jam di dinding yang telah melepasi pukul 10 malam. Sam mencadangkan kami bertiga bermula dulu sesi bercerita kali ini tanpa menghiraukan Ramsi. Tapi Ustaz minta kita bertiga tetap menunggu Ramsi dalam beberapa minit lagi. Ustaz mengingatkan kami semua, sabar itu separuh dari iman. Setelah beberapa minit menunggu, akhirnya Ramsi pun sampai dengan muka seriusnya tanpa banyak berkata atau meminta maaf. Sam menegur sikap Ramsi yang datang lewat itu sambil dia berkata, "Dahlah kau lewat, lagi masuk tak bagi salam." Sam menunjukkan rasa tak puas hatinya. Ramsi hanya berdiam diri sahaja, dan terus mencari katil untuk berbaring. Itu menunjukkan dia telah bersedia mendengar cerita yang akan dimulakan. Sam berkata lagi ke Ramsi, "Kau dengar je. Jangan banyak komplain-komplain." Setelah semuanya berada di dalam bilik, saya pun memulakan kisah seram yang saya dengar dari rakan sekuliah saya semalam. Kisah ini berkaitan dengan seorang warden bujang di kolej kediaman rakan sekuliah tadi. Sebut sahaja nama Warden Zul. Memang semua orang di kolej kediaman rakan sekelas saya itu akan kenal. Masa saya nak meneruskan cerita, saya perasan semua mata dan telinga rakan-rakan di dalam bilik itu sedang memberikan tumpuan kepada saya seolah-olah ingin tahu kisah ini dengan lebih lanjut. Inilah tajuk kisah seram pertama, iaitu Warden diganggu Pontianak. Pada malam Jumaat minggu lepas, Warden Zul pulang lewat ke kolej kediaman yang dia diami. Kalau tak silap dalam pukul 11 malam begitu. Setelah dia meletakkan keretanya, dia pun berjalan menuju ke bangunan asrama. Apabila sampai di hujung tempat letak kereta, dia ternampak ada seorang perempuan tua sedang mencari sesuatu di tempat pembuangan sampah. Kejadian ini berlaku di hadapan bangunan asrama. Perempuan tua itu kelihatan telah pun beruban sepenuhnya, dan mungkin umurnya hampir 70 tahun. Ketika itu dia sedang membuka beberapa plastik sampah, sepertinya mencari sesuatu di situ. Warden Zul pun menghentikan langkahnya sambil memerhatikan perempuan tua itu. Hatinya sedikit geram kerana banyak plastik sampah dikeluarkan dari tong besar itu. Ini membuatkan keadaan di tong sampah itu telah menjadi seperti tidak terurus. Terasa sebagai seorang warden yang berwibawa, dia pun menegur perempuan tua itu dengan agak kasar sekali. "Nenek ni datang dari mana ni? Cari apa kat sampah tu?" Tetapi perempuan tua itu hanya mendiamkan diri sahaja. Ini membuatkan Warden Zul terus menghalau perempuan tua itu dari situ.
Perempuan tua itu pun mengambil salah satu plastik dan membawanya beredar dari situ sambil terbongkok-bongkok. Warden Zul memerhatikan kelakuan perempuan tua itu sehinggalah dia telah pun jauh dari situ. Setelah itu, Warden Zul pun terus menuju ke bilik kediamannya. Hatinya masih geram setelah melihatkan sampah yang bersepah tadi. Banyak yang difikirkannya semasa dia berjalan ke biliknya itu. Suara hatinya bertanya mana perginya pengawal keselamatan malam ini dan dari mana datang perempuan itu. Dalam rasa marah itu, Warden Zul baru teringat dia kena segera ke biliknya untuk membawa sebaldi pakaian sukannya yang kotor untuk dibasuh. Tempat membasuh baju pula terletak di hujung bangunan asrama itu. Dia kena membasuh dan menjemur malam itu juga agar pakaian itu menjadi kering kerana petang esok dia mahu menggunakannya untuk bermain bola sepak. Jadi dia pun segera masuk ke dalam biliknya. Setelah menukar pakaian, dia pun membawa keluar baldi yang berisi pakaian kotornya bersama. Seterusnya dia menuju ke arah bilik tempat membasuh baju yang disediakan di tingkat itu. Sampai sahaja dia ke bilik basuhan, dia pun segera membuka suis lampu dan meninjau-ninjau ke dalam bilik itu yang kosong. Nasib baik tak ada orang malam ni, bisik hatinya. Tanpa membuang masa, dia pun terus mencapai baldi yang berisi bajunya yang kotor itu untuk dibasuh. Semasa membasuh itu dia sempat berangan-angan teknik dan skill bermain bola yang akan digunakan pada esok petang. Sedang dia membasuh bajunya dengan kusyuk, tiba-tiba lampu bilik itu terpadam pula. Keadaan menjadi begitu gelap sekali hingga menyukarkannya untuk berjalan dan mencari suis lampu di dinding. Dalam hatinya yang masih panas semenjak pulang tadi, menyebabkan dia mula menyalahkan pihak senggaraan asrama pula. Macam manalah budak elektrik ni buat kerja? Aduh, katanya. Dalam meraba-raba itu dia sempat menghulurkan jari di suis lampu dan membuka kembali lampu bilik itu. Tanpa berfikir apa-apa yang pelik, dia pun terus menuju ke arah baldi cuciannya tadi. Warden Zul menyambung kembali usahanya untuk mencuci baju pada malam itu. Dalam hatinya berkata, aku kena cepat siapkan basuhan baju ini. Ni dah pukul berapa dah? Lagipun badan aku dah penat, katanya. Setelah dia kembali ke baldi cuciannya, tiba-tiba lampu sekali lagi terpadam. Ini membuatkan Warden Zul menjadi berang sekali. Habis semuanya disalahkan dari suis lampu, bahagian senggaraan malah pembekal tenaga elektrik pun turut terkena sekali. Tiba-tiba, kali ini ada kedengaran bunyi suara ketawa dari bilik basuhan yang gelap itu. Ini membuatkan Warden Zul terdiam seketika. Dia cuma mengamatinya. Manalah tahu kalau ada budak-budak cuba mempermainkannya. Hoi, tak payahlah main-main. Kalau aku dapat kau, siap kau aku buang asrama, jeritnya. Namun suara ketawa itu masih lagi tidak berhenti. Kali ini, Warden Zul terasa seperti ada sesuatu di belakangnya. Ditambah lagi bunyi suara itu mula menangis dengan lebih kuat. Bulu roma di tengkuknya telah mula dirasakan meremang pula. Dia merasakan akan berlaku sesuatu yang seram selepas ini. Mahu tak mahu, dia cuba memberanikan diri untuk memalingkan kepalanya ke belakang. Dia amat berharap tiada apa-apa di belakangnya itu. Tapi ternyata jangkaannya meleset apabila terlihat seperti perempuan berbaju putih sedang merangkak di lantai dan menuju ke arahnya pula. Melihatkan susuk makhluk itu, dia sepertinya sudah mahu membuka langkah 1000, tapi kakinya terasa tidak boleh bergerak pula. Walhal makhluk di belakangnya itu sudah mula tegak dan seolah-olah cuba mencapainya. Dengan mengumpulkan semua kekuatan yang ada, Warden Zul akhirnya berjaya juga mengerakkan kakinya dan berlari keluar dari bilik basuhan itu. Dia pun berlari keluar dan pulang mencari bilik kediamannya. Terpaksalah dia meninggalkan baju dan baldi di dalam bilik basuhan itu.
Mendengarkan akhir cerita itu, masing-masing di dalam bilik tu pun tergelak geli hati, kecuali Ramzi yang tidak percaya dengan kisah tersebut. Tetapi saya memberitahu, itu saya tak tahulah. Saya pun dengar sahaja. Kalau kawan sekelas saya tu buat-buat cerita maknanya saya pun tipu korang jugalah. Selepas tergelak, saya melihat Ustaz pula seolah-olahnya mahu bercerita pula. Dia pun memberitahu, baiklah, aku pun ada kisah juga. Kini giliran aku pula nak bercerita. Belum pun sempat Ustaz memulakan cerita, tiba-tiba Ramzi mencelah. Tadi dah dengar cerita Pontianak, ni mesti nak cerita hantu pocong pula kan? Itu jelah cerita korang tiap-tiap minggu. Sam dengan muka menyampah pun menasihatkan Ramzi agar senyap untuk mendengarkan kisah seterusnya. Diamlah kau, kata Sam. Ustaz sambil tersenyum mula berkata, jangan risau Ramzi, balas Ustaz. Aku ada cerita lain dari yang lain. Ini pasal pengalaman ayah aku yang pergi mengikut hari team building untuk syarikatnya. Acara itu dibuat di kawasan chalet di tepi hutan dan air terjun di Perak. Beginilah kisahnya. Kisah kali ini adalah mengenai haiwan yang berkepala seperti manusia, kata Ustaz. Seolah-olah meminta kami semua meneka apakah bendanya itu. Ustaz pun meneruskan ceritanya. Waktu itu ayahku sudah pun bekerja di bahagian pengurusan di syarikat itu. Dia dan beberapa kaki tangan syarikat perlu mengikuti satu kem untuk membina semangat pasukan yang dianjurkan di satu kawasan air terjun. Untuk nak sampai ke tempat itu yang agak tinggi dan ke dalam, mereka semua perlu menaiki kereta pacuan 4 roda sahaja. Jadi kaki tangan syarikat perlu meletakkan kenderaan masing-masing di satu tempat yang telah disediakan. Kira-kira hampir 30 minit juga perjalanan untuk sampai ke kawasan kem itu dari tempat mereka meninggalkan kenderaan. Tapi disebabkan pemandangan gunung dan air terjun yang cantik di situ, mereka semua menjadi gembira sekali, kata ayah. Kesemua kaki tangan syarikat sampai pada pukul 11 pagi di kem tersebut. Ayahku terus sahaja mencari rumah chalet tempat yang akan dia bermalam di kem itu. Memandangkan jawatannya di bahagian pengurusan senior syarikat, dia telah diberikan satu chalet untuk duduk bersendirian sahaja. Ayahku kemudiannya pun masuk meletakkan barang-barangnya sambil melihat-lihat chalet itu dari dalam. Setelah melihat-lihat keadaan dalam chalet itu, ayahku berasakan semuanya dalam keadaan baik-baik sahaja. Cuma ayahku agak sedikit pelik dengan kehadiran banyak cicak di dinding yang bertentangan dengan tempat katil. Disebabkan acara bina semangat akan bermula pagi itu, ayahku pun segera keluar dari chalet itu. Ini kerana ayahku kena cepat-cepat mendaftarkan diri bersama kaki tangan yang lain dan mengetuai acara-acara yang telah diaturkan. Dia telah pun mengetahui dari awal lagi yang atur cara pada kali ini agak padat juga. Ayahku dan kaki tangan syarikat yang lain pun bersama-sama menghadiri semua program pada hari itu dengan ceria sekali, sejak dari pagi sehinggalah ke malam. Di mana pada waktu malam, acara diakhiri dengan sedikit jamuan barbecue. Semua kaki tangan dibenarkan kembali ke chalet masing-masing untuk berehat bagi acara esok pula pada pukul 11 malam. Ayahku ni ada sedikit kebiasaan yang suka makan pada lewat malam. Jadi dia pun membawa sedikit makanan dari acara barbecue tadi untuk dibawa ke chaletnya. Makanan itu dibungkus dengan polisterin dan diikat dengan getah. Selepas makan makanan itu, ayahku pun mengambil getah dari bekas makanan itu dan dengan sengaja menggunakannya sebagai lastik menembak cicak di dinding yang masih banyak seperti pagi tadi. Ayahku memberitahuku ia adalah untuk menghilangkan rasa bosan semasa dia duduk di atas katil. Pada waktu itu ayahku baru sedar ada satu lubang di atas siling chalet itu. Tapi ayahku tidak fikir ianya akan memberikan apa-apa masalah padanya.
Tanpa diduga, salah satu lastik getah tangan ayahku tepat mengenai salah seekor cicak di dinding itu. Cicak yang terkena getah itu pun jatuh ke lantai dan menjadi lemah seketika. Ayahku memeriksa cicak itu dan dengan cepat menangkap dan memasukkannya di dalam satu plastik sampah. Dia kemudiannya mengikat plastik itu dengan kemas. Kelihatan cicak di dalam plastik tu yang seolah-olah baru pulih seperti meronta-ronta di dalam plastik. Ayahku pun membiarkannya sahaja di atas lantai dan bersedia untuk tidur. Setelah ayahku memadamkan lampu dan tidur dalam beberapa jam, ayahku terdengar seperti ada sesuatu bunyi di atas siling chalet. Pada mulanya ayahku tak mengendahkan kerana ia menyangka itu mungkin adalah bunyi kucing berlari-lari di atas siling sahaja. Tapi bila bunyi itu tidak juga berhenti dan masih berterusan, ayah mula bangun dari katilnya untuk melihat-lihat. Terdengar bunyi itu datang dari lubang di atas siling chalet yang dia perasan tadi. Dalam sama-sama gelap itu, dia nampak seperti ada satu kelibat biawak besar sedang turun dari dinding dan menuju ke lantai. Ayahku pun sedikit panik dan segera memberikan tumpuan tentang apa yang akan berlaku nanti. Kelibat seperti biawak itu pun menuju ke lantai, di mana ayahku meletakkan plastik berisi cicak tadi. Binatang itu terus menyambar plastik itu dan segera menuju ke arah dinding untuk memanjat semula. Seperti mahu membawa plastik itu ke lubang di tempat dia keluar tadi. Ayahku memerhatikan sahaja perkara itu yang sememangnya berlaku dengan pantas di depan matanya. Dari cara binatang itu bergerak, ayahku membetulkan semula tanggapannya yang binatang itu sebenarnya adalah seekor cicak raksasa. Tiada apa yang dapat dilakukannya dari terus berada di katilnya sahaja. Cicak raksasa itu masih lagi menggigit plastik itu dan membawanya ke arah lubang siling. Dari gerak lakunya, cicak raksasa itu seperti sedar yang ayahku sedang memerhatikannya dalam kegelapan itu. Yang membuatkan ayahku jadi lebih takut pada malam itu, ialah apabila binatang itu membuat pusingan setelah masuk ke dalam lubang dan menunjukkan rupa sebenarnya. Binatang itu memiliki rupa seperti kepala lelaki yang botak sambil menjelirkan lidahnya yang bercabang itu. Seolah-olah memberikan amaran dengan bunyi desisnya. Ayahku tak dapat menahan rasa takut dan terus menjerit ketakutan. Jeritannya yang kuat itu memecah kesunyian malam dan membuatkan orang-orang di chalet bersebelahan terbangun dan datang untuk bertanyakan keadaan sebenar bagi memberikan bantuan. Akhirnya malam itu ayahku berpindah tidur di chalet lain di sebelahnya. Itulah sahaja kisah dari ayah aku. Memang orang yang mengalaminya sahaja yang tahu macam mana suasana seram di situ, kata Ustaz lagi. Ustaz menyambung lagi, ayahku cakap mungkin itu adalah satu makhluk yang cuba menyelamatkan seekor cicak yang telah ayahku tembak dan bungkus ke dalam plastik di chalet itu. Entahlah, apa sebenarnya makhluk itu. Harap-harap kita tak jumpa binatang seperti ini. Masing-masing di dalam bilik pun terdiam setelah mendengar kesudahan akhir cerita Ustaz itu. Tiba-tiba Ramsi bersuara, alah takat cicak je pun bukannya Godzilla atau dinosaur pun. Saya lihat Ramsi masih dengan sikapnya yang tidak mudah percaya dengan cerita dari Ustaz tadi. Kami semua berpandangan satu sama lain cuba memahami apa masalah si Ramsi ini sebenarnya. Ramsi berkata lagi, aku nak pergi tandas dululah. Korang jangan cerita apa-apa dulu sebab aku nak dengar juga, beritahunya lagi. Ramsi pun segera bangun dan melintasi rakan-rakannya yang lain. Sam yang melihat gelagat Ramsi pun bersuara, "Hah, apa kau nak buat dalam tandas tu? Komplain kuat tapi sibuk nak dengar juga cerita orang. Cepatlah sikit aku nak cerita pula ni. Kat tandas nanti buang yang kecil-kecilan je sudah." Perlisam lagi. Ramsi pun segera keluar dari bilik dan menutup pintu bilik itu. Kemudiannya dia menuju ke arah tandas yang berada di hujung barisan bilik asrama itu.
Dia mempercepatkan langkahnya setelah menerima teguran dari rakan-rakannya tadi. Selepas melepaskan hajatnya di tandas, Ramsey pun keluar dari salah satu kubikel sambil membetulkan seluarnya. Pada waktu itu, tiba-tiba sahaja dia terdengar ada bunyi guli terjatuh dalam tandas. Puas dia mencari arah bunyi guli itu datang, tapi arah bunyi itu kerap berubah-ubah pula. Dalam dia mencari-cari arah bunyi itu, Ramsey perasan seolah ada satu mata mengintai dari salah satu kubikel tandas itu.